Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukris bin Mokhtar. Jadi kumpulan kami ini ingin membentangkan tajuk iaitu tentang khurafat. Kami daripada subjek isu-isu akidah USN 6023 yang diajarkan oleh Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Razak. Alright. Kumpulan kami ini terdiri daripada 5 orang. Iaitu yang pertama sekali kita ada Muhammad Mukris bin Mokhtar, iaitu saya sendiri. Yang kedua kita ada Muhammad Alif bin Radi. Yang ketiga kita ada Muhammad Aiman Hakimi bin Syaran. Yang keempatnya kita ada Muhammad Taufik bin Muhammad Yusof. Dan yang kelima sekali kita ada Muhammad Haziq Izzat bin Huzaini. Jadi saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya untuk meneruskan pembentangan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Yusof, nombor matrik I21105153. Okey, saya akan memulakan pembincangan kita. Takrif khurafat menurut Al-Mujam Al-Wasiq juzuk 1 hal 237, khurafat ditakrifkan sebagai cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. Manakala menurut kamus Al-Mujib fi Al-Lughati wal Al-Ilam hal 175, dia mengatakan khurafat ini jamaknya khurafat ialah sebarang cerita yang sebenar-benarnya dusta. Dan menurut kamus Idris Al-Marbawi hal 169 pula khurafat ialah cerita karut, yakni karut marut. Dari beberapa definisi yang dinyatakan dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut. Khurafat ini ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantalan, adat, istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan takrif di atas, khurafat merangkumi cerita yang dan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah tidak ampunkan dosa syirik sementara dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mengucapkan Allah, yakni syirik kepada, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Okey, saya sambung dengan slide yang seterusnya. Yang pertama, khurafat menurut Ibnul Manzur, khurafat adalah berita yang dipenuhi dengan kedustaan. Masyarakat menyebut beritanya khurafat. Kemudian beliaunya menyebut latar belakang istilah ini. Dijelaskan oleh Ibnul Kalbi tentang pernyataan masyarakat. Beritanya khurafat bahawa khurafat adalah nama orang dari Bani Uzrah atau Bani Juhainah. Dia pernah dicolek jin kemudian kembali ke kampungnya. Poin yang kedua, setelah itu dia bercerita banyak tentang berbagai kejadian yang dia lihat sehingga banyak orang terheran-heran sampai mereka tidak percaya, menganggap khurafat berdusta. Akhirnya jadi terkenal di tengah masyarakat beritanya khurafat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Aziz Izzat bin Huzaini, nombor matrik I21105173. Baik, saya akan meneruskan pembentangan pada slide yang seterusnya. Okey, kita masuk kepada ciri-ciri amalan khurafat. Okey, yang pertama, ciri-ciri amalan khurafat ini ianya tidak didasarkan pada mana-mana nas syarak sama ada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Maksudnya amalan-amalan khurafat ini dia tidak berlandaskan pada mana-mana nas syarak sama ada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Baik, yang kedua, ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan ataupun kepercayaan karut. Okey, ini seperti contoh, kita percaya kepada bomoh. Kita pergi jumpa bomoh, kita percaya pada dia bahawa bomoh ini boleh menyembuhkan penyakit kita ataupun sebagainya. Sedangkan kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, ianya bersumberkan kepada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Okey, ini seperti contoh macam atuk nenek kita cakap dulu,
bila kita nak masuk hutan ni, kita kena minta izin. Kita kena minta izin dulu supaya kita tak jadi apa-apa pada kita. Padahal segala pertolongan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang seterusnya, ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus dan dengan tujuan memudaratkan dan menyeleweng dari akidah Islam. Okey, ini nak kata kita mujaan ni contoh ritual. Okey, kita buat ritual ni, kita puja makhluk halus, kita puja jin ni untuk kita meminta pertolongan kepada dia. Itu maksudnya. Okey, yang seterusnya, ia menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. Okey, ini kita boleh kata seperti seseorang itu dia datang kubur, contohnya dia nak minta nombor ekor. Dengan nombor ekor itu dia harap dia boleh hidup senang, dia boleh hidup kaya. Itu adalah antara ciri-ciri amalan khurafat juga. Okey, yang terakhir, ia ada mempunyai unsur-unsur negatif pada akidah dan juga syariat Islam. Okey, ini seperti mana apa yang kita buat, apa ciri-ciri amalan khurafat yang kita buat, semua itu adalah mendatangkan unsur-unsur negatif pada akidah dan menjauhkan kita daripada syariat Islam yang sebenar. Okey, sampai situ saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Iradi, nombor matrik I21105-174. Saya akan teruskan dengan slide yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan faktor berlakunya khurafat. Okey, antara faktor-faktornya ialah yang pertama, kejahilan. Ini adalah faktor utama yang mendorong manusia ni sanggup melakukan amalan-amalan khurafat dan syirik. Sebab itulah Islam ni amat menitik beratkan agar umatnya sentiasa meningkatkan keupayaan diri dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan atas setiap individu Muslim. Okay, yang kedua ialah kepentingan peribadi. Bagi mendapatkan sesuatu kepentingan duniawi, manusia ni sanggup melakukan apa sahaja walaupun terpaksa menggadaikan akidah dan agamanya dan terlibat dengan gejala mungkar. Okay, dan yang ketiga ialah niat yang jahat. Sesungguhnya di antara hikmah adanya syurga dan neraka ialah adanya manusia yang baik dan adanya manusia yang jahat, yang setiap hari sentiasa memikirkan bagaimana dia ingin merealisasikan niat dan amalannya. Okey, kita teruskan dengan slide yang berikutnya berkenaan dengan faktor-faktor berlakunya khurafat. Okey, yang seterusnya, yang keempat ialah pergaulan. Okey, faktor ini juga sering menjadi sumbangan penting ke arah terjebaknya seseorang dengan amalan khurafat, seperti ikut kawan pergi menikam nombor ekor dan mengamalkan ajaran-ajaran black metal dan sebagainya. Dan seterusnya, yang kelima ialah adat kebiasaan. Faktor ini dikenal pasti sebagai penyumbang utama ke arah berterusannya amalan khurafat dalam kehidupan manusia. Dengan slogan, biar mati anak, jangan mati adat, anggota masyarakat begitu bersemangat mengadakan amalan khurafat secara berterusan. Umpamanya mengadakan upacara bersemah atau menjamu hantu, hulu balang dan semangat roh. Okay, dan yang terakhir ialah kepercayaan karut. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat kita telah lama menganuti ajaran Hindu dengan kepelbagaian fahaman dan upacara yang karut-marut. Apabila Islam datang, menghapus sedikit demi sedikit amalan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya Muhammad Aiman Hakimi bin Syaran, nombor matrik I21105-5175 akan meneruskan pembentangan yang seterusnya mengenai di mana peranan mahasiswa dalam menangani masalah amalan khurafat ini. So, di mana poin yang pertama adalah di mana mahasiswa perlu menubuhkan satu badan dakwah di universiti setiap yang mereka pelajari, supaya bila mana ramai mahasiswa ini dia dapat mengikuti seperti contoh program yang berunsurkan ajaran syariat Islam, seperti contohnya mahasiswa boleh mengadakan usrah perdana setiap seminggu satu kali. Dan yang kedua adalah mahasiswa ini perlu bijak dan pandai dalam apabila kita mengawal diri dari segala hebahan teknologi daripada media massa yang
Kalau kita lihat kat sini kian berkembang maju. Dan yang ketiga pula adalah di mana mahasiswa sewajarnya dapat menetapkan keimanan dalam jati diri mereka supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan adegan filem yang mana ia boleh membawa kepada seseorang itu berlakunya perbuatan khurafat, seperti contoh mereka menonton filem cerita khurafat. Dan yang seterusnya sekali adalah mahasiswa juga perlu melaporkan kepada pihak universiti di tempat mereka sekiranya mereka melihat ataupun terlihat perbuatan khurafat yang dilakukan di sekitar kawasan universiti, supaya perbuatan khurafat itu tidak semakin kian menjadi di universiti tersebut. Jadi sebagai perakhirannya, segala bentuk khurafat sama ada yang berbentuk amalan ataupun kepercayaan yang membawa kepada syirik dan kepada perkara yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, perlulah kita jauhi. Oleh itu kita sebagai mahasiswa perlulah menetapkan satu keimanan yang tinggi dalam diri seseorang itu agar tidak terpesong ataupun tidak mudah terikut dengan ajaran yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali daripada saya, jika tidak mahu sesat, berpeganglah kepada dua perkara, iaitu Al-Quran serta As-Sunnah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.